Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 28 September 2021. Kerajaan melanjutkan syarat berhubung ekuiti 51% Bumiputera bagi syarikat logistik sehingga 31 hari bulan Disember 2022. Menteri Kewangan Tengku Zafrul berkata demikian di Dewan Rakyat pada hari ini. Baru-baru ini Kementerian Kewangan telah melanjutkan tempoh pengecualian ini buat kali kedua sehingga Disember 2022 supaya teraju dapat meneliti penyertaan Bumiputera dalam industri logistik ini dengan lebih lanjut. Hasil kajian ini kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri bagi melakar hala tuju penglibatan Bumiputera dalam sektor logistik serta memastikan industri ini terus berkembang. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Seremban Anthony Loke mengenai sama ada kerajaan akan mengkaji semula dasar ekuiti untuk syarikat penghantar freight yang sedang beroperasi berikutan syarat ekuiti sedia ada sukar untuk dilaksanakan. Kita sekarang ke berita seterusnya. Ahli Parlimen Kuala Selangor Zulkifli Ahmad berkata ramai ahli perniagaan Melayu menentang usul hanya membenarkan Bumiputera menjual saham ataupun syarikat kepada pihak Bumiputera lain. Apabila Perdana Menteri dengan izin menyebutkan only Bumiputera will be able to buy Bumiputera shares and firms, kata Perdana Menteri. Lantas mereka menghantar WhatsApp kepada saya. This is the most, yang diistilahkan adalah this is the worst, the worst policy. They said in this. If nampak macam a good idea, but if killing the Bumi companies economically is the intention, this is a sure way. It is suicidal. Dan satu lagi memberikan pandangan bahawa we have to, this is the worst decision. So production perkara ini perlu kita wacanakan. Nampak semacam membantu tetapi membunuh. Sementara itu, Ahli Parlimen Muar Syed Sadiq Syed Abdul Rahman mempersoalkan rancangan kerajaan untuk meningkatkan pegangan ekuiti Bumiputera yang menurutnya dengan meminggirkan warga Malaysia yang lain. Kerisauan saya, mana keadilan untuk golongan non-Bumiputera juga? Kerana pengecualian dasar pro-Bumiputera ini diberikan kepada syarikat-syarikat asing. Semalam kita dengar ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia sendiri akui bahawa ekuiti yang dipegang oleh non-Malaysians adalah 45.5%. Tetapi jalan penyelesaian ambil ekuiti daripada non-Bumi Malaysians dan berikan kepada Bumi. Where's the fairness? Kita lebih pentingkan warga negara asing dan our very own Malaysians hanya sebab mereka tidak dilahirkan bangsa Melayu dan beragama Islam. Sementara itu, Ahli Parlimen Kinabatangan Bung Mokhtar Radin memohon maaf secara terbuka di Dewan Rakyat pada hari ini. Ia susulan tindakan mengeluarkan perkataan bodoh ketika membahaskan titah ucapan diraja yang di-Pertuan Agong pada minggu lalu. Saya pun tidak tahu, saya sedang berujar, tiba-tiba satu orang yang tangkap mic tanpa berdiri. Jadi siapa yang makan lada dia rasa pedaslah. Walau bagaimanapun untuk menghormati Dewan yang mulia ini, saya tarik balik, saya akur dan memohon maaf kepada Dewan yang mulia ini. Terima kasih. Ya, maaf diterima. Pada minggu lalu, Bung tujukan perkataan itu kepada Wakil Pembangkang kerana mendakwa pentadbiran Pakatan Harapan telah memotong bajet pembinaan lebuhraya PAM Borneo Sabah sekaligus Wakil Pembangkang Berang dan menyerangnya. Bung kemudian membalas celahan Wakil Rakyat yang menyerangnya sebagai bodoh. Mukris Mahathir menggesa Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor segera membuat laporan kepada pihak berkuasa berhubungan isu pemindahan wang 13 juta ringgit milik Perbadanan Menteri Besar Kedah ataupun MBI pada baru-baru ini. Kata Mukris, langkah itu wajar diambil Sanusi jika Menteri Besar terbabit berpendapat wujud amalan salah guna kuasa semasa proses tersebut dilakukan. Mukris yang menjadi Menteri Besar Kedah semasa pemindahan tersebut didakwa dilakukan menambah, berdasarkan dokumen yang ditayangkan Sanusi dalam sidang media pada 23 September lalu, ia dipercayai merujuk kepada pelaburan MBI ke dalam sebuah syarikat bioteknologi yang ketika itu terbabit dalam projek kajian dan pembangunan rawatan kanser.
Sanusi pada minggu lalu dipetik sebagai berkata dia mempunyai bukti 13 juta ringgit wang milik Kedah dipindahkan ke sebuah akaun bank di Kanada. Menurut Mukris, kenyataan dibuat Sanusi pada sidang media tersebut didapati tidak konsisten, malah bercanggah antara satu sama lain. Kata Mukris lagi, dia tidak memperoleh sebarang keuntungan peribadi daripada apa sahaja keputusan MBI dan sentiasa bersedia memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa bagi membantu siasatan. Mukris juga memberi bayangan akan mengambil tindakan ke atas Sanusi jika pemimpin PAS itu terus membuat onar dengan kenyataan yang seumpama itu. Saya Nur Haini binti Abdullah. Anak saya Saswani binti Besa, umur 19 tahun. Dia ada penyakit kencing manis. Baru sebulan tu. Lepas 2 minggu dia rasa mata dia boleh nampak sikit lah. Mungkin gula dia ada kawal dendam. Mata dia boleh nampak kalau gula tinggi dia macam kabur sikit. Dulu dia insulin kan. Ubat dia kita kena 14 unit, 12 unit. Sekarang ni kalau injek 8 unit, ada 9 unit, ada 10 unit. Kita kira makanan dia macam mana. Dia minum G-Shell tak injek banyak. Kita sekarang ke perkembangan berikutnya. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad menjelaskan dia mencadangkan satu projek pembangunan bercampur diluluskan selaras dengan wawasan kementeriannya untuk menyediakan 1 juta rumah mampu milik di Kuala Lumpur. Ahli Parlimen Shah Alam tampil membuat penjelasan tersebut selepas dia dituduh menyokong tawaran permaju, iaitu untuk mendapatkan persetujuan bagi pemindahan sebidang tanah pada November 2019, walaupun polisi kerajaan Pakatan Harapan tidak mengeluarkan surat sokongan. Dalam satu kenyataan hari ini, Khalid menjelaskan rumah mampu milik diperlukan oleh golongan berpendapatan rendah dan menengah di Kuala Lumpur kerana harga rumah biasa adalah mahal. Sebelum ini, sebuah portal melaporkan syarikat tersebut menulis surat kepada Khalid 6 bulan selepas PH menjadi kerajaan bagi memohon sebidang plot tanah di Kuala Lumpur untuk projek pembangunan bercampur. Siasatan awal pihak polis berhubung isu yang tular memaparkan sebuah kenderaan mewah milik seorang timbalan menteri yang dipandu dalam keadaan berbahaya dikatakan berkejar untuk ke lapangan terbang. Difahamkan kereta jenis Toyota Alphard bernombor pendaftaran P45 itu dipandu seorang lelaki berusia 31 tahun yang bekerja sebagai pemandu pemimpin itu. Kata sumber kepada Malaysia Kini, pemandu itu bertindak sedemikian kerana ingin sampai cepat di rumah majikannya kerana penerbangan ke Kuala Lumpur pada jam 5.50 petang. Kejadian itu dilaporkan berlaku di Jalan Bukit Marak, Binjai, Kota Baru kira-kira jam 5.20 petang Sabtu lalu. Semalam Malaysia Kini melaporkan polis Kelantan membuka siasatan mengikut Seksyen 42 dalam kurungan 1 atau pengangkutan jalan 1987 susulan sebuah kenderaan jenis Toyota Alphard milik seorang timbalan. Sebelum itu, tular rakaman video sejak kemarin yang mendakwa dia melanggar peraturan jalan raya. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh sila duduk di rumah. Saya Daniel Anthony. Salam hormat dan jumpa lagi.